masuk ke dalam TikTok, saya tutup TikTok sebab saya dah frust tau. Memang saya sedih, saya tak tipu. Saya nangis sikit lah, setitik air mata saya nangis kan. Sambil tutup TikTok tu. Dia cakap, dah tak nak tengok lah video ni, aku nak simpan kat TikTok ni. Dengan harapan yang saya tak ingat password TikTok tu. Tak apalah, yang penting benda ni ada dalam TikTok, aku tak buang. Tapi dah buang lah handphone kan, dah delete. Pukul 1 pagi saya terjaga, saya terkejut. Macam kenapa handphone saya ting 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 berbunyi notification. Ting tang ting teketing. Okay. Jangan disuruh. So? Lepas tu saya abaikan lagi. Saya macam fikir ada orang PM saya tau dekat dalam Facebook lah. So pagi tu saya bangun, saya tak check phone sampai nak dekat tengah hari, saya buka phone saya, TikTok saya macam orang kata meletup gitu. Meletup. Saya terima banyak sangat DM dan saya tak sedar video pertama yang kononnya saya hanya masukkan sebab nak jimat space handphone tu 300 view. Dekat 300 video pertama, view? 300 view lebih dekat 400 masa tu hanya dengan satu video tu. Dan saya punya DM banyak sangat. Dan kelakarnya saya tak pandai buka DM. Saya tak tahu macam mana nak check inbox dalam TikTok. Saya ambil masa. Sampai masa tu lah saya buka YouTube. How to open inbox. Itu TikTok pertama aku. Aku tak tahu. Aku perlukan cara tutorial. Saya terpaksa minta maaf kat orang-orang dalam tu. Saya minta maaf. Saya baru belajar buka TikTok. Saya tak pandai buka DM. Minta maaf saya lambat reply. Diorang tanya saya macam mana nak tempah, nak order bag tu. What? Yes. Yang saya tak berniaga pun. Betul cakap Suraya, luck saya memang last minute. Okay. So saya macam, ini memang peluang keemasan ni. Hai, kembali kita dalam podcast Para Konkrit dan kita masih bersama dengan Eva selaku entrepreneur Cloudberry dan juga Fruitcube Agro. Sorry. So what amazing journey yang dia share jatuh bangun, which is nobody brave enough to share about korang punya kejatuhan, but she brave enough to share dia punya kejatuhan upside down. But now he climbing the stair lah. Then I believe soon or sooner later dia akan be a successful woman, successful InsyaAllah business with Hayat. Actually I really love if Hayat ada. Tapi itulah sayangnya tak dapat lagi. Betul. Tapi insyaAllah akan datang, mana tahu. Boleh kita panggil dia. Kena sogok lebih sikit. Kena sogok dengan apa tu? Kalau wanita dia nak emas. Kalau lelaki. Okay, mungkin topik ni kita takkan pergi jauh. Kita kembali kepada cerita tentang perkembangan bisnes Cloudberry. Okay, tadi saya nak disclosekan. Saya tahu ni episod ni macam tak special pun, tapi aku yang buat dia special. No, it's special because kita orang macam terkejut lah first bila kita orang tengok korang, you punya TikTok macam what? 30k something. Sikit je. Pada saya macam masih sikit. Cumanya saya pun quite surprised juga. Ingat video 1 gig. Dia bukan 1 gig, 1 gig air mata menitis titik. Dengan video pertama tu saya dapat my first 3,000 followers in a day, in between 12 jam. 12 jam pertama tu saya dah dapat 3,000 follower. Berbekalkan satu je video. Pernah tak tengok dekat TikTok orang lain macam like kalau kita nak berniaga, kita kena gain at least 1,000 follower kan? Yeah, like, not live. I've seen people struggle on how to gain 1,000 followers, but I've gained 3,000 followers in a night. Dan aku tengah sedap tidur. Like macam gitu je Allah bagi tau. Tapi saya tak minta sebenarnya. Saya tak minta. Allah bagi macam itu je sebab mungkin Allah tahu mungkin masa tu itu yang kau perlukan. Kau perlukan orang yang bagi support kau punya motivasi balik sebab dah jatuh kan. Like sebelum ni
account bank kau ada banyak duit, tiba-tiba kau nampak macam wah almost zero macam itu. And masa tu saya macam do something lah. Lepas tu saya start business saya balik. Like tadi you ask me, bag pertama tu saya jahit pakai tangan ke kan? Okay, I have no machines kat rumah dan macam mana aku nak keluarkan my first product. And I remember kalau lah ini betul aku nak buat, aku kena buat betul-betul. Aku kena bagi orang puas hati dengan produk aku. Dan saya tak ada mesin jahit masa tu. And I remember saya tak nak keluar duit yang banyak. Tetapi saya fikir macam saya kena keluar juga at least sikit. Sebab nak hasilkan produk yang cantik kan. So ini saya disclose lah kat sini dengan specialnya kan. Wow. Saya jual barang kemas saya. So saya ingat saya jual rantai emas dan cincin saya untuk membeli mesin jahit dan barang-barang sebab I have no money left. Saya tak ada duit dah. Saya punya duit saya dah banyak sangat spend dekat bisnes pertama saya, kebun tadi lah, melon tadi. Dan saya dah tak ada simpanan. Dan saya tak nak susahkan lagi suami saya kalau betul ini yang saya nak buat. So, okay, during masa kita buat kebun tu memang duit bersama-sama lah, duit saya dan suami kan. And yang kali kedua ni saya dah tak nak susahkan suami saya kalau betul ini saya nak buat. Saya cuma minta bantuan dia dari segi semangat dan bantuan dari segi tenaga. So saya jual barang kemas saya. Saya ingat saya pergi kedai pajak, saya jual rantai dengan cincin. Saya cakap inilah aku punya, orang kata bukan nak kata judi tu tak sedap, tapi inilah aku punya Last resort, aku punya perjudian terakhir aku untuk aku mencuba. Okay, so saya minta suami saya pergilah kedai pajak jual, dan duit tu lah saya gunakan beli mesin jahit dan peralatan. So dalam tempoh sebulan setengah tu lah. So spend lagi duit kat situ kan. Tapi saya fikir kalau saya tak buat, macam mana saya nak bangun balik? Saya tak nak berpinjam. Saya jenis tak suka berhutang. Unless kalau benda tu perlulah, macam hutang rumah ke apa, tu perlulah. Tapi kalau benda-benda macam ni, saya tak nak saya buat bisnes dengan berhutang. Itu daripada awal lagi orang dah selalu banyak pesan kat kita jangan buat bisnes dengan berhutang. So saya jual apa yang ada. So saya minta suami saya pergi kedai pajak, jual barang kemas. Saya beli mesin jahit pertama, saya beli aksesori, peralatan, hammer sebab nak buat beg ni macam-macam peralatan. So kita beli kat situ. Saya ingat modal saya pertama, saya keluarkan lebih kurang dalam, saya punya rantai masa tu saya jual pun rantai yang tak besar, rantai kecil je, tak mahal pun dengan cincin. Saya ingat saya keluarkan modal pertama saya lebih kurang dalam 3,800. Memang mungkin besar pada setengah orang, mungkin tak besar pada setengah orang, tapi pada saya masa tu itu je duit saya ada. 3,800 tu sangat bermakna. So dengan 3,800 tu lah saya keluarkan collection pertama. Dan Alhamdulillah hari pertama on my birthday tu saya jual collection pertama. Saya dah gain 15 beg. Dan masa tu collection pertama saya, satu beg saya jual pada harga RM219. Wow. Darablah dengan 15 order pertama. Itulah hasil pertama saya. Basically on the first day I launched my first product, saya dah dapat dah pun saya punya modal balik. Oh my God, you really like sacrifice everything or anything for your passion. Very degil lah. Yeah. And I really admire how you like, you know, like you say like perjudi can not your last resort. If anything happen, I'm not sure what gonna happen. But yeah, it's turn like, dia macam, kalau saya punya jenis macam aku takkan minta tolong orang selagi aku rasa ada lubang untuk aku berusaha. Like saya akan gadai everything, tapi saya takkan minta tolong orang. Kalau benda tu masih ada ruang untuk saya berusaha. Dah tak ada ruang, barulah aku minta tolong ke orang. Macam gitulah. Yeah, man, what a story. So right now you dah start focus 100% or you still? Saya dah fully focus 100%. Tapi kebun kita masih on hold. Jangan risau, kebun masih ada, tapak masih ada, barang-barang semua masih ada. Kita cuma on hold buat masa sekarang untuk kita
gain balik energy, gain balik motivation. Mungkin bila kita dah rasa kita dah stabil untuk buka dua-dua. Sebab saya masih tak ada pekerja dekat yang bisnes kedua saya itu bag ni. So saya masih buat full time. So untuk saya pergi ke kebun balik memerlukan energi yang lebih lagi. Sekarang ni pun energi rasa macam dah tak cukup. Nak siapkan order. So rasa macam energi tak cukup pula. So mungkin bila kita dah stabil ada pekerja, mungkin sebab time untuk kita bangunkan balik Cube Agro tu. Okay, mungkin orang yang fall in love dengan bag Cloudberry, mungkin fan-fan ni nak tahu berapa lama proses penyiapan satu bag. Wow, aku ada fan Who knows? Okay, my first time buat bag tu lama tau. Satu hari tu kita boleh hasilkan, actually tak sempat pun satu bag. Kalau betul-betul satu bag tu makan 2 hingga 3 hari. Tapi sekarang kita dah mula slowly upgrade. Kita dah tambah mesin, equipment untuk mempercepatkan sikit proses kita. So basically satu hari sekarang kita boleh buat 1 ke 2 bag. Wow, okay. So tapi tenaga masih kita tak buat fully by machine. Tetap menggunakan tenaga dan juga skill-skill manusia lah. So basically bag tu bukan fully handmade dah, semi handmade, tapi bukan fully machine juga. Tetap menggunakan kepakaran orang yang menjahit lah. Macam wow, pakarnya aku kan. Tak adalah, maksudnya still tetap memerlukan tenaga manusia untuk buat. But you really like, you be transparent dekat, I tengok kat TikTok, you tunjuk barang-barang you guna, handmade, and then I see macam nak cakap macam kalau lelaki kita orang pergi workshop, corang nak cari tayar kat mana, nak cari but you cari okay ni dia punya accessories, everything. Macam saya pegang pada konsep di mana benda ni handmade tau. Macam there's nothing you have to be afraid of nak bagi tahu kat orang, as long benda tu tak terlalu macam overshare. You don't have to disclose lah you punya cost, budget, tak perlu. Tetapi macam setakat kalau saya pergi cari barang ke semua, boleh, saya tak ada masalah untuk ni. Sebab apa? Kalau kita hasilkan, sebab benda ni seni tau. Seni adalah satu yang abstrak. If you ada equipment dan peralatan yang sama pun, kita tak semestinya boleh buat exactly sama macam orang tu. True. Kalau kita ada skill yang berbeza, kepakaran semua. Kalau you ada equipment sama, kalau saya nak buat sesuatu macam lukisan orang tu pun, saya ada berus cat yang sama, saya tak boleh hasilkan sebiji sama dengan dia. Even until today, no one can replicate exactly 100% Mona Lisa painting tu. Itulah mindset saya. Orang tak boleh buat sama macam saya, even ada equipment saya. It's either you boleh buat lebih buruk daripada saya, ataupun you boleh buat lebih cantik daripada saya. Tapi you takkan boleh buat sama exactly. Macam gitu. So buat apa saya nak berahsia kat situ. Tapi macam saya lah, if saya pembeli Cloud bag ni, I feel like very like appreciate lah, see how you handmade the things, and then you be transparent. I know you bukan ambil order dari somewhere you jual, no, tapi you sendiri yang buat handmade. Dan saya pun nampak, oh you guna ni. For me, I more appreciate that stuff. They have like, dia ada peminat dia sendiri tau. Dia ada value yang siapa yang tahu lah. Saya tak nafikan, ada orang mungkin tak suka barang handmade, ada orang yang suka. Tapi saya hargai apa saja pendapat orang, suka ke tak suka ke, pada dia orang cantik ke tak cantik ke, saya hargai. Sebab everyone ada preference yang berbeza, minat yang berbeza. Even saya, kalau saya nak beli handbag pun ada benda yang saya minat, ada benda yang saya tak minat. Tapi saya hargai support daripada orang. Kadang kalau dia orang message, dia orang komen lah, contohnya, saya tak minat bag handbag ni, tapi saya rasa macam selut lah dengan kerja akak. Itu pun dah cukup. Sekarang aku dah pandai reply Jangan main-main. Aku dah tak blue tick dah, tak sin dah Okay, you still remember first customer? My first customer is a stranger lah. Sebab saya buat order melalui website kan. First order saya buat melalui website. And then remember during last year punya first launch tu lah kan. My mother datang. My mother duduk dekat kampung. Lepas tu dia datang KL, datang Ampang lah, rumah rumah. Dan during that day lah saya minta mak saya jadi model. Oh really? Ya, mak saya kena gayakan. Tukang jadi photoshoot juga, tukang jadi cameraman juga. Tu dia semua. Aku
paksa dengan tak ada modal weh. So saya cakap dengan mak saya, "Ma, jomlah Ma kita keluar nak buat photoshoot bag." Mak saya memang tak yakin sebab mak saya dah tengok kejatuhan anak dia dekat bisnes pertama. Mak manalah yang tak risau anak dia akan jatuh kali kedua lebih teruk. Kali ni kalau jatuh mungkin lagi teruk sebab tak ada langsung dah simpanan kan. Dah tak ada apa dah. So mak saya macam yakin tak yakin tau. And I remember order pertama saya dapat tu, saya dalam kereta, mak saya nak belanja buat pergi makan sambut birthday saya. Wow. Macam dah lah sambut birthday mak aku yang belanja kan. Lepas tu paksa dia jadi kek model pula tu kan. So masuk dalam kereta, kita orang nak on the way nak pergi kedai makan lah. Mak saya nak belanja, cakap jomlah mama bawa pergi belanja makan birthday kan. Saya dapat ting, first order masuk. Saya menjerit dalam kereta tengah jam ni kan, dekat MRT jam. Ma dapat first order. Macam alhamdulillah, ada juga orang nak pakai beg kau. Sarcastic betul ya mak. Mak aku very transparent. Ya. So macam rasa tak ingat lah nama dia siapa. Tapi somebody yang agaknya menonton daripada TikTok lah. So saya terus letak link kat situ, orang boleh terus beli kan. So macam ada first order. Dan masa kita orang nak makan lagi, nak sampai kedai, 2 order, 3 order, sampailah penutup 12 malam tu kita dapat 15 order lah. In one day? In one day. Wow. Sampai 24 jam pun sebenarnya. Yeah. Sampai tengah malam tu. Dan masa tu follower makin bertambah. Lepas tu on second video tu, yang tadi tu second video tu aku ambil 3 minit pula aku upload. Jap, second video tu is about what? Pembuatan bag juga, tapi this time pembuatan first collection. So di hujung video tu nampaklah mak aku gayakan model tu kan. So yang tu dapat lebih kurang 400,000 view. Wow. So situlah, lepas tu dah masuk. Lepas tu daripada situ kita start develop second collection. Kita dah mula tambah ni. So bilik tidur tadi yang aku jadikan studio, yang saya jadikan studio saya menjahit tu kan, saya dah mula keluar daripada bilik tu. Wah, satu kemajuan tau. Ada orang kemajuan dia keluar daripada rumah, mula buat kedai kat luar. Kemajuan pada saya ni cukup manis sebab saya keluar daripada bilik tidur je pun. So sekarang berpindah ni ruang tamu pula. Dapur. Literally tak tipu, dapur. Okay. Saya berpindah ke bilik tidur yang sebelah. Okay. Aku keluar dari bilik tidur untuk pergi bilik tidur. What the achievement? What an achievement tau. Ya, saya pergi bilik tidur. Saya sekarang ke bilik tidur tetamu. So saya ada satu bilik tetamu lah dalam rumah saya. Yang saya convertkan untuk jadi fully studio saya. So basically sekarang ni tetamu kalau datang rumah aku kena tidur kat ruang tamu je. So saya set up semualah dalam bilik tidur dan bilik tetamu tu saya jadikan bilik menjahit ataupun studio untuk saya shooting. Bilik yang kecil je tapi cukup lah untuk memberi rezeki pada saya lah. Daripada bilik tu lah saya bekerja. Daripada bilik tu lah saya menangis. Pertumpahan air mata dan darah. Tak tipu, memang mula-mula buat bag tu susah tau. Sebab kita mula-mula buat bag tak biasa lagi. So banyak equipment yang mendatangkan pertumpahan darah kat kita. Terpotong, terjahit, tercalar kan. Semua ada. Lepas tu daripada situ juga kita beli mesin laser. Bila dah makin maju kita tambah equipment. Kita beli mesin laser. Dan mesin laser tu besar. Tak boleh bawa naik ke bilik pun. Kita letakkan kat dapur. Tak tipu, memang letak kat dapur. So the laser tu untuk engrave ke? Yes, mesin laser tu untuk kita potong. So mesin tu lah sebenarnya yang dapat menjimatkan banyak masa kita buat bag sekarang tu. So sebelum ni 3-4 hari baru siap satu bag. And now kita boleh lah siapkan satu bag tu satu hari. So memang sangat bantulah. But I love you design you punya bilik tu. Saya ni tak pandai tau dekor bilik. Tapi time tu lah aku nak buka Pinterest kan. Dah agak dah masuk ke Pinterest ni. But still bila kita dah buat kerja kan, orang sini dia akan buat kerja lah dia bersepah juga. Betul. Sekarang macam
dah huru hara sikit lah. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki ni, doakan lah. Kalau ada rezeki, siapa je yang tak nak ada kedai kan. Itulah target saya satu hari nanti. Saya harap saya akan ada kedai di mana saya boleh bertapak studio sendirilah. Saya nak supaya orang boleh datang kat kedai tu ataupun studio tu, tengok sendiri macam mana saya buat. So now kalau orang nak datang, aku memang tak bagilah. Yeah. So sekarang you ada buat live ke? Saya sampai sekarang saya masih tak buat live. Okay. Kepada fan Cloudback ni, boleh tunggu esok kot dia start live. You tak nak try? Doakan. You tak nak try live? I think. Why tau? Sebabnya inilah impactnya bila bekerja almost up to this day almost 10 years lah. Almost 8 to 10 years lah. Saya bekerja lepas tambah sebelum ni saya bekerja sebagai text designer tu 8 tahun. Campur dengan 2 tahun berbisnes tu semua, saya buat ni semua. So dah basically nak 10 tahun. 10 tahun bekerja sendiri kat rumah, saya tak menghadap orang. Saya develop social anxiety. So saya takut nak buat live. Saya takut, I know this is a recording tau. Saya tak ada masalah untuk bercakap. Sebab I know you will edit this later. Tapi live tak ada siapa boleh edit. Dan I know yang saya takut saya bercakap sesuatu yang tidak sepatutnya lah. So saya tak buat live. Saya takut. I see. Even nak reply message orang, I took a minute, at least like a few minutes untuk saya reply apa saya nak reply ke orang. So kalau live kita tak ada masa. Nanti kalau orang tengok aku termenung 5 minit nak jawab apa. Tapi how to say, I pun tak tahu nak cakap macam mana. It's kind of, yelah, satu rezeki lah. Tapi the way you bring the brand without tak buat live, orang lain struggle buat live 2-3 kali sama. Kan pelik kan. Orang pasti tanya, engkau follower berpuluh-puluh ribu, kau tak pernah buat live? Yeah. And then I remember you punya story waktu you start first video you yang 1 gig tu. DP tak ada. Tak ada DP, tak ada nama lagi pun. Masa tu saya tak letak lagi pun nama Cloudberry dekat TikTok saya. Nama unknown lagi. Tahu tak, kalau macam dekat TikTok, kalau first kita buat account, kita tak letak nama, dia letak user, lepas tu nombor-nombor kat belakang. Itulah account pertama aku, user 350601C. Oh, you remember? Lepas tu ada orang nak follow juga macam itu. Set DM banyak lagi. Weh, kalau macam very sketchy kot. Macam sketchy kan. Macam kenapa nak membeli pada account yang belum tentu wujud. Asas, tapi those people yang DM saya tu, saya berterima kasih sangat sebab korang lah saya mulakan bisnes ni. Walaupun korang sebenarnya patut dipertikaikan. Kenapa kena membeli dekat orang yang sketchy? Tapi itulah satu hal rezeki. And then I love the way you come back lah. Saya tak kata yang saya dah berjaya tau. Saya masih dalam tempoh ujian. Saya masih hari-hari saya menghadap cabaran. Hari-hari saya mempertikaikan kat mana hala tuju Cloudberry ni. Tapi saya bersyukur. Like Allah masih bagi saya peluang untuk saya bangun balik, berbekalkan rantai emas dan juga video 1 gig tu. So, tapi benda yang paling buat saya bersyukur sangat-sangat, Allah beri saya bakat. Bakat tu bukannya sesuatu yang saya patut banggakan sangat pun. Tapi saya rasa kalau saya tak ada keinginan dan bakat tu untuk membuat sesuatu, saya rasa saya tak boleh buat apa-apa yang saya buat hari ni. Sebabnya orang selalu cakap, kita orang kreatif kan, orang akan cakap dia ni kreatif. Tapi kalau dia ni tak menggunakan kreatif dia tu ke jalan yang boleh menjana duit ke, jalan yang boleh membantu orang lain ke, pun tak guna juga. Saya rasa selama ni saya menyimpan kot kreatif saya tu. Aku simpan kreatif aku, tapi untuk apa? Aku setakat melukis dalam bilik, lepas tu aku letak tepi painting tu. Painting tu saya letak tepi je, tak buat apa-apa. So fikir-fikir balik, membazir juga kat situ kan. Sampai pernah at one point my husband tanya, dah lukis ni nak buat apa? Like, tong sampah ada kot. Tong sampah ada. So macam saya fikir, saya lukis saya padam. At one point saya lukis rasa padam macam, yes, jimat kan kamera.
Wow. Saya lukis, saya tak pernah jual, saya tak pernah buat commission untuk orang, saya tak gantung pun kat rumah saya. Saya, kalau apa yang saya buat tu, saya takkan display pun kat rumah saya. So saya padam balik, saya lukis baru balik. Saya pernah hasilkan lah akaun untuk melukis dan juga YouTube. Tapi buat just for the sake of nak fun-fun je. Lepas tu 2-3 bulan aku give up. Macam biasalah kan. Zulfa yang dikenali ni memang mudah give up kan. Dia macam tak dapat follower, give up. Berus patah, give up. Alahai. Papa. Apa. Lepas tu sebab tu mak saya ni macam dah lari. Anak dia ni kalau buat apa mesti separuh jalan. So this time saya dah belajar, saya dah lebih matang. Saya rasa macam sampai bila aku nak buat separuh jalan. Sebab apa? Kalau saya melukis pun, saya kena keluar duit, beli barang cat, beli barang tu semua. Benda tu semua duit. Kalau aku buat separuh jalan, kau tak fikir ke kau akan jadi Zulfa yang sama juga. So kita kena matang sikit lah. So lepas ni kalau aku lukis, lepas ni saya melukis, saya bagi tahu lukisan tu kat mak saya. At least dia gantung lah kat rumah. At least walaupun tak cantikkan rumah saya, dia mencantikkan rumah mak saya. Adalah function sikit kan. Okay, nice idea. So lepas ni kalau saya buat sesuatu, saya kena ada mindset, aku buat sesuatu tu mesti ada tujuan. But actually kalau kita lukis untuk healing pun tujuan juga sebenarnya. Boleh tak you cerita pasal competition? Competition. Competition ni is very specific. Competition Mr. DIY. Aku kan, ya Allah. Okay, benda ni dia boleh turns out jadi cerita hantu, cerita seram. Bukan cerita hantu lah, cerita seram dan juga cerita tak seram. Dia boleh pergi dekat dua-dua arah. Kita kembali kepada cerita hantu kita. Okay. Esok jam 12. Aku dah fikir, aku dah gelar. Okay. Jangan biarkan hidup anda ada selubungi misteri. Okay. Kira jangan tinggalkan misteri. Kena semangat. Jangan. Kena selaras. Actually, okay, kan saya cakap setiap tahun saya mesti masuk pertandingan at least minimum 3 lah. Tahun ni saya masuk 3 juga pertandingan. Dan okay, saya pertandingan tu dianjur. Boleh sebut ke nama organizer pertandingan ni? Tak tahu, tapi tak ada kredit apa pun. Tak ada pun. Mr. Pip. Okay, taklah. Okay, pertandingan lukisan tu dianjurkan oleh Mr. DIY lah. Kedai hardware yang semua orang kenal tu. Okay, hadiah dia adalah menang 15,000 cash. Wow. Siapa je tak nak kan? Saya suka kalau pertandingan tu membabitkan menang hadiah cash. Like barang mahal kan sekarang kan. Kadang-kadang saya masuk ni bukan sebab nak menang semata tau. Saya kadang-kadang masuk pun sebab saya nak release kejap tension ataupun distraction lah saya daripada dunia nyata. Saya bukannya pelukis macam hardcore macam fine artist tak. Saya ni melukis untuk healing je lah. Macam geli-geli acah-acah je kan. So tapi dalam acah-acah tu pun saya mesti nak buat sesuatu juga. Yalah, saya melukis lama ni saya letak tepi je dalam bilik. Tapi saya nak juga ada outcome. So before this, macam tahun-tahun sebelum ni saya pernah masuk pertandingan UOB dan saya menang. Dan separuh daripada duit tu jugalah saya gunakan untuk buka kebun. So this time saya masuk yang pertandingan DIY tu, saya nak menang konon-kononnya 15,000 lah. Saya ada satu canvas besar kat rumah. Masa during PKP saya buat YouTube channel. Saya melukis. Nama apa? Kita nak cari. Tak tahulah setakat follower 30 orang pun. Cakaplah nama dia. Okay, nama channel saya Seni Talk. Dekat Seni Talk. IG pun ada. Okay, IG korang kau boleh jangan try main-main 1,000 follower Eyes on you. Okay, lepas tu during PKP saya ada mengenali satu orang lah, a person, dan dia memberi saya job commission melukis portrait keluarga dia. Okay, besar portrait tu. So saya ambil lah job commission tu. Dan itu adalah satu-satunya job commission yang saya terima. Saya tak pernah terima job melukis. Saya sebenarnya cerita sebab saya tak suka. Sebab benda ni seni, saya buat untuk sekadar healing saya lah. Macam
hobi saya tak nak jadikan dia satu benda yang macam serius, sebab benda tu boleh buat saya hilang mood. Sebab kita kena ikut permintaan orang kan. Tapi kali ni saya buat mungkin sebab bayaran dia saya rasa macam berbaloi untuk saya terima masa tu. So, saya terima job tu besar. Saiz tu adalah saiz tak tahu nak cakap besar mana lah, tapi besar A2, sangat. A1, AO. AO probably besar, bigger than AO kot, tak sure. But by the way, how this guy find out you? I mean like kenalan ke? Kenalan satu hal, satu lagi. So you sebab, kenal lah orang ni? Kenal. So basically dia bagi job ni sebab atas dasar kasihan mungkin. Maksudnya Malay lah. Malay lah. Okay, dia bagi job ni kan. Akak ni baik. Okay, akak ni baik. Saya pernah bekerja dengan dia lah kan. Okay, dia bagi job ni melukis potret ni. Saya pun buat potret ni lah. Saya dah lukis lah. Dan lukis basically sedang mengecat dah semua. Lepas tu saya during PKP tu juga, remember saya start buka kebun saya. Saya start tanam melon. So saya agak sibuk. So bila dah sibuk tu, saya terpaksalah menolak job ni, walhal dia dah bayar pun sebenarnya. So saya refund balik. Saya cakap, akak, saya minta maaf, saya tak boleh teruskan painting ni sebab saya agak sibuk. So kalau sebab kita pun faham bila orang tempah painting kat kita, dia expect siap by that time. So saya pula tak boleh kejar timing deadline masa tu. So saya tolak baik-baik. Saya refund balik duit dia. Saya cakap, saya minta maaf lah. Dia pun memahami. Tak apalah kan, nak buat macam mana kan. Okay, so saya tolak job tu. Painting tu telah separuh siap, separuh telah diwarnakan, separuh lagi masih lukisan. Saya tak tahu nak buat apa. Saya nak buang tau sebenarnya. Tapi saya fikir sayang sebab canvas ni besar. Canvas besar mahal kan. So tak apalah, mungkin aku boleh gunakan lagi kot di masa akan datang. So saya simpan, letak dalam store rumah saya. Dengan separuh lagi muka yang dah diwarnakan tu. So actually boleh tak you visualize how the pictures is? Satu gambar family duduk ke apa ke? There's actually gambar anak-anak dia, 3 orang. Anak dia duduk. Belakang tu ada background pokok-pokok. Anak dia 3 buat piece macam gini. Lepas tu ada pokok-pokok kat belakang. Separuh dah diwarnakan, separuh lagi belum. Basically separuh berwarna, separuh blank putih. Okay. Benda ni macam nak jadi seram pun ya, kelakar pun ya tau. Okay, saya letak dalam store selama 2 tahun. Okay. Lepas tu tahun ni, lebih kurang lah awal tahun hari tu, saya terbuka dalam Facebook, Mr. DIY anjurkan pertandingan lukisan. Okay, dan syarat dia kena lukisan tidak kurang daripada saiz gini-gini. Saya ada banyak canvas kat rumah. Like saya kan suka melukis, tapi saya tak ada canvas yang menepati saiz yang dia nak. Melainkan satu je canvas. Canvas yang saya dah gunakan untuk buat lukisan portrait customer tadi lah yang saya tolak tu. Lepas tu saya fikir, okay tak apalah, saya daftar masuk. Saya join, masuk, walhal masa ni saya dah mula busy pun buat bag. Macam selagi ada peluang untuk masuk tandingan, masuk je. Saya tak peduli busy mana pun saya. Disclaimer, hari ni saya ada pertandingan. Itulah macam what? Dah lah final lah. Yes, hari ni saya ada final contest untuk art juga, pertandingan design rekaan fashion juga. Final dia saya tak pergi. I'm sorry. Kita yang rasa bersalah sebab okay, ni ada saya reason. Nanti saya akan cerita okay. Saya reason. Lepas tu saya masuk pertandingan tu, saya daftar untuk pertandingan DIY dan saya padam balik lukisan yang ada potret tadi. Saya padam, lepas tu saya cantik tau. So bayangkan canvas ni dah 2 tahun duduk dalam stok. Kemudian saya keluarkan, saya padam, saya lukis. Tapi saya rasa macam tak kena lah. Kenapa macam tak cantik. Saya padam balik, saya lukis balik. Lukis apa? Saya, okay, tema dia masa tu adalah pasal pencemaran alam. Saya ingat lagi tema dia pencemaran alam. So apa yang kita boleh kaitkan dengan pencemaran alam. Kali pertama saya padam, saya nak buat lukis gambaran macam syurga, tapi syurga tu dah dirosakkan. Tapi tak jadi, saya lukis tak jadi, saya padam. Kali kedua saya nak buat gambar yang sama tapi dengan teknik yang berbeza, tak cantik juga, saya padam. So basically masa ni painting tu ada 3 layer lukisan. Lukis padam, lukis padam, lukis padam, sampai yang kali keempat saya dah tak nak lukis dah. So saya buat teknik lain, saya buat teknik collage atas painting tu. So basically last kali saya lukis gambar lukisan dalaman pokok. Macam ni, macam
pokok bila ditebang kan korang nampak macam ira kayu dia tu kan. Saya buat lukisan tu tapi menggunakan teknik collage. Ini bayangkan ini adalah lukisan yang keempat atas canvas yang sama. Kemudian bulan 3 kot tak silap saya tak ingat tapi saya hantar dekat HQ dia. Lepas tu macam biasa tak menang. Saya tak menang. Okay. HQ dia call saya banyak kali cakap Cik Zulfa boleh tak datang pick up lukisan awak. Lepas tu saya cakap okay, saya janji je cakap nanti saya datang pick up. Tapi saya tak pick up pun korang. Why? Sebabnya canvas ni bila dah digunakan banyak kali dia akan jadi macam meninggalkan kesan dah nanti. Bila kita cat padam lama-lama cat tu pun akan tak boleh dipadam dah. Sebab bila kita padam nanti makin tebal, nak colour pun jadi tekstur dah tak cantik. Canvas tu pun kan jadi lebih berat sebab dah ada 4 lapisan layer cat, campur lagi dengan cat putih yang kita padam tu semua kan. Lama-lama dia dah tak boleh digunakan banyak kali. So saya fikir dah lah tak menang, aku kena pergi HQ dia jauh-jauh nak collect pula tu. Memang tak lah kan. Dekat mana HQ? HQ dia dekat area mana Seri Kembangan kot. Kembangan dekat sana. je KL ya. Dekat je sebenarnya. But for me jauh untuk aku ambil benda yang sia-sia. Dah tak menang kan. Macam saya cakap tadi, saya kalau benda tu tak menang saya dah tak nak tengok dah. Macam remember saya tak menang pertandingan video tu kan. Saya dah tak nak tengok, saya delete. Tapi saya masuk dalam TikTok dulu. Kali ni saya tak, sebabkan tak ada video, hanya painting, so saya tak nak ambil. Dan pihak mereka telah call saya banyak kali dan hantar email banyak kali. Saya memang nampak call daripada ni je saya tak nak angkat, saya reject. Sebab dia suruh saya ambil, saya tak nak ambil. Saya rasa macam saya tak suka lah canvas tu sebab dia besar sangat, dia makan ruang kat rumah dan saya tak suka nak tengok dia. Dah lah saya teringat ada lukisan family tu, muka portrait tu. And disclaimer juga, banyak benar disclaimer dia. Disclaimer, during saya melukis portrait tu, ada someone pernah tegur saya. Dia cakap, tak elok Fa lukis portrait orang. Tak elok lukis manusia, jangan. Saya pun macam, job kot, terima je lah kan. Bukan kita nak simpan kat rumah kita, dia nak simpan kat rumah dia kan. Oh tak baik betul lah kan. Lepas tu, okay. Dia cerita kelakar ke cerita seram, aku pun tak tahu dah. Entah macam mana. Saya one day, actually last week sebenarnya, saya pergi masuk Mr. DIY sebab nak beli barang sikit lah. Barang-barang rumah kan, untuk barang hardware rumah. Dia pergi Sengkemangan lah? Tak. Saya masuk branch DIY ni yang dekat dengan rumah saya. Okay. Saya tak pergi HQ. Memang saya tak nak mengadap, saya tak nak jumpa painting tu dah. Sebabnya no point buat apa, kita hanya ambil untuk buang balik je nanti kan. So saya masuk DIY rumah saya. Lepas tu saya tengah ambil barang, tiba-tiba saya dapat call tau. Saya dapat call daripada pihak HQ tu dan dia pakai nombor lain. Saya pula dengan tak semena-mena saya ingat, saya tak terfikir apa, saya angkat. Hello. Hello everyone. Okay. Dia cakap, ni Cik Zulfa ke? Ya, saya. Kenapa? Cik Zulfa, saya sudah hantar you punya painting. Oh, Cina. Oh, yo. Dia kata, kita sudah hantar you punya painting dekat branch DIY berdekatan. So since you duduk dekat sekian-sekian alamat, you punya branch berdekatan adalah sekian-sekian sini yang dekat dengan rumah you. Kita sudah hantar you punya painting dekat situ. You boleh pick up dekat sana. I was like, aku ada bagi alamat. Oh, saya rupanya ada bagi alamat sebab nak masuk pertandingan kan kena submit details kan. Dan saya dalam branch yang dia cakap tu. Saya macam, aku rasa takkanlah dia nak hantar painting aku kena sanggup benar kan. Entah macam mana, mulut saya ni gatal sangat. Saya pergi kat kaunter, saya pergi tanya. Saya tanya kat kaunter tu, Dek, ada tak orang yang letak lukisan kat sini, hantar lukisan kat sini? Tahu tak, adik yang jaga kaunter tu 2-3 orang. Lah, lukisan akak. I'm like, damn, kenapa aku pergi tanya? Dan dalam tempoh seminit dia keluarkan satu painting gabak besar yang saya dah nak luputkan dalam memori saya. Dia bawa keluar painting lukisan. Nak kak bawa balik. Lepas tu dia siap suruh saya bergambar dengan painting tu. Aku macam tengah beli barang, lepas tu dengan customer lain tengah tengok aku pegang painting dengan muka macam tak puas hati kan. Kenapa aku kena buat balik painting ni kan. So saya pikul lah painting tu buat masuk dalam kereta. Imagine saya cuma nak beli hammer je. Nak beli kad Manila je kat situ.
dah terkena bawa balik painting. So now painting tu berada di rumah saya. Selepas 3 tahun lepas saya beli canvas tu. Dan canvas tu masih kat rumah saya sekarang. Yang saya dah cuba nak buang banyak kali, stay kat rumah saya. Saya tak tahu nak buat apa dah. Kadang-kadang saya sampai rasa painting tu macam saka tau. Mesti apik tu dekat sisi. Saya nampak Liu Dia tengah beli saya bagi Saya tak plan pun nak ambil painting tu. So now painting tu ada kat rumah saya. Saya tak bawa masuk rumah korang. Saya letak kat luar rumah. Why? Macam saya rasa painting ni berbuah ke? Itulah lukis muka orang lagi. Walaupun muka orang tu dah dipadam tau. But actually kalau if you like macam cuci balik, you boleh reveal balik tau muka painting. Oh really? Muka lukisan tu, yes. You cuma perlu varnish. Sebab every time kita painting dia, kita varnish dia, kita akan every time kita painting sesuatu, kita akan varnish. Lepas tu kalau kita nak padam, kita padam pakai cat putih balik lah, primer. Tapi bila kita like guna alkohol ke, dia hanya padam lapisan cat putih tadi, akan reveal balik lah lukisan yang bawah-bawah dia tersimpan tu. Yes. Tu sebab kalau painting dah banyak kali guna pun, no point untuk kita guna lagi. Sebab dia menambah berat dan painting yang lama tu masih ada. So bila kita cat nanti ada undertone yang akan nampak. Actually quite scary lah. Tak adalah scary, kelakar juga. Yang painting yang you nak buang 3 tahun lepas saya dah siap lukis tu, right now datang balik after 3 years kat rumah. Yes. And I uploaded on Facebook and my friends offer nak ambil painting tu, but still no one datang. Tak, I dengan my wife tengoklah painting tu kan. Itu dia cerita, ni masuk mesti di awal dia kata kelakar kan. I think, cantik juga lah. Sebab I tengok tu macam spiral. I nak tahu juga apa benda sebenarnya. Rupanya potongan pokok tu. Okay. Dia potongan pokok yang saya buat daripada leather. Leather tu, minat leather daripada, kan ada vegan leather. So tema dia lah pencemaran alam lah. So saya ambil fokus pasal pembalakan haram. So pembalakan haram pokok kan. So saya buat pokok yang dibuat pada vegan leather. Saya susun jadi pokok. Tapi tak ada pun yang berhantu sangat. Cuma kenapa susah sangat dia nak buang painting tu. Like saya letak depan rumah on purpose. Saya nak ada gelandangan ambil ke, ataupun tolong bersihkan ke, ataupun orang kita semula ke ambil. Tak ada. No one. So please yang tengok video ni, tolonglah datang ambil. Siapa nak kita kasih free. Boleh bid RM1. Starting bid RM1. I pay you to pick up. Okay. Okay, sekarang kita nak pergi cerita yang menyeramkan. Okay. Apakah pengalaman paling pahit dalam perniagaan? Di tikam belakang ke, tikam hati ke? Pengalaman saya lah yang paling pahit. Saya tak rasa yang pahit tu datang daripada orang lain tau. Tapi pengalaman pahit saya adalah mental breakdown. Ini yang paling pahit lah pada saya, sebabnya dia menjejaskan emosi saya, menjejaskan saya punya cara berfikir, dan yang paling teruk adalah menjejaskan hubungan saya dengan orang lain. Dia menjejaskan relationship saya dengan suami saya dengan kawan-kawan saya dengan, basically saya tak salahkan orang lain, sebabnya ada masa saya boleh handle stress tu, ada masa saya tak boleh handle, dan benda ni sedikit sebanyak memakan diri saya, dan saya dah tak boleh jadi macam dulu. Okay, I was a bubbly person. Saya seorang yang periang. I mean, like saya suka bergurau. Sampai sekarang ni pun, hari ni up to this day, saya memang suka bergurau. Saya suka satu yang kelakar sebab saya seorang periang. Tapi bila saya berbisnes ni, dugaan demi dugaan yang datang, dia sedikit sebanyak mengubah karakter kita tau. So hari-hari kita fikir mana hala tuju. Saya lebih banyak duduk termenung berfikir daripada saya bertanya dekat orang. Like before this, sebelum saya start buat bisnes, tak kira lah bisnes pertama ke, bisnes kedua ke, saya bertanya dekat orang. Saya macam mengambil input daripada orang lain. Tapi bila kita dah hadap sendiri,
Dan banyak sangat dugaan. Kita kena fikir macam-macam. Silap satu langkah yang boleh menjatuhkan kita pada hari itu. Banyak kali kita dah usaha, contohlah bertahun, tapi hanya satu mistake kita boleh jatuh dalam satu hari. Inilah salah satu juga kelemahan berbisnes secara digital ni. Everyone see you as you, everyone see you as a brand. Macam bila saya tunjuk video saya buat bag, orang pandang saya pun sebahagian daripada brand tu. Before this kita hanya beli bag sebab brand bag, tapi bukan sebab the people behind the brand. But now dah lain. Saya expose diri saya. Benda ni sedikit sebanyak memakan mentality saya, di mana saya takut-takut. Dan up to this day, sebab tu juga saya takut nak buat live. Saya takut saya tersalah cakap. Saya terlalu berhati-hati sampai saya takut nak jumpa orang. Inilah benda yang paling orang kata pahit buat saya. Sebabnya saya rasa kesan dia dekat saya sekarang. Saya takut nak bercampur. Even nak pergi kenduri sebenarnya saya takut. Sebab kalau you nak tanya pasal bisnes boleh, tapi nak tak boleh tanya lebih-lebih kat saya. Macam itu. So saya perlukan ruang yang selesa. Macam contohnya hari ni untuk saya bercerita lebih dalam. Dan saya takkan reveal ke orang yang saya jual barang kemas saya. Saya takkan reveal ke orang yang saya bergaduh dengan suami saya. Saya tak reveal benda-benda tu semua. Tapi dia memakan sebenarnya. Memakan benda tu yang pahit lah. Sebabnya kita tak boleh nak explain ke orang, kita kena pendam. Macam contohnya kalau saya ada cabaran hari ni kan, contohlah kita ada cabaran, saya nak jual produk ni tapi saya tak tahu macam mana. Saya boleh minta tanya ke orang macam mana saya nak jual benda ni, boleh tak beri pendapat. Tapi saya tak boleh nak explain ke orang. Contohnya macam mana saya nak jual benda ni, saya takut nak bercakap depan kamera. Dia dah jadi dua soalan yang berbeza. Faham. Itu yang pahit pada saya dan saya tengah alami sekarang ni. Like, I have a question that I'm afraid to ask. Itulah dia. Okay. Actually, mental health is very generous lah, sebab kita tak nampak. Yes. It doesn't have a scar, dia tak ada luka apa. But it like a cancer makan dalam, which is very dangerous. Dia sangat abstract tau. Sebabnya I was supposed to submit myself to psychiatrist actually. Sebab during this time ada masa saya up, ada masa saya down. And I took mental health punya test. And I was at that point yang rasa macam dah tak boleh survive dah sebenarnya ni kan. Tapi saya menjadikan bisnes saya ni a reason for me untuk bangkit. So mungkin ini a reason for me to heal. Dia orang kata healing kan. Awak nak pergi camping healing. I mean like healing in general. Tapi saya memang betul-betul mengambil bisnes saya ni sebagai ubat untuk saya heal. So basically my business also save me. Save my mental health. Sebab saya tak ada ruang untuk bersedih. Saya hanya ada ruang untuk frust sahaja. Macam frust lah hari ni aku buat bag tak cantik, customer complain. Aku frust je. Tapi memanglah kita akan ada rasa sedih tau. Macam ada masa kita jatuh bangun kan. Tapi saya cuba untuk tweak dia. Aku cuma perlu frust je. Sebab demi business ni lah aku kena survive. Kalau saya sedih, saya melayankan sedih saya, mental saya makin down, saya akan jadi masa yang bisnes pertama tu, di mana saya 2 bulan tak keluar rumah tu. Tak keluar rumah, tak nak bercakap dengan siapa-siapa, tak nak pergi kenduri, tak nak pergi gathering, tak nak pergi mall, basically tak nak apa-apa. Saya tak nak jadi macam itulah. Itulah yang pahit ni adalah mental health saya. Dalam keadaan yang tak okey. Macam itu lah. Okay, to people out there, please take care. If you guys, I think yang I dengar podcast baru ni is No Hujan. Dia pun mengalami kind of depression session, and then dan dia dah jadi apa, kita cakap dia dah mental block, which is dia tak boleh nak berkarya lah. Dia tak boleh. And then right now he moved to Langkawi. For yelah, untuk ubah everything. Asking you, kalau
awak ada mental health, awak ada mental block ataupun creative block, apa awak buat? Which is actually bila kita dah ada, pendapat saya lah sebab saya mengikuti kelas pasal okay, dalam Islam kita selalu dengar psikologi, ilmu psikologi, tetapi dalam Islam sebenarnya ada nama dia ilmu an-nafs, ilmu kejiwaan. Dan bila saya belajar macam, oh actually kita ada orang pertama yang buat hospital sakit jiwa adalah orang Islam. Tetapi kita dan sekarang ni stigma orang bila orang kata pergi psikiatri gila apa tu, it's not. Mesti nak kaitkan macam benda-benda yang tabu tu kan, macam gitu. Yes. Actually, when you go psychiatric doesn't mean you are crazy. Kita faham sebab kita manusia, kita bukan robot, kita ada ups and down. And also, saya tak nak kata saya datang daripada dunia yang sempurna. And that's the same reason why kenapa saya tak nak pergi ke jumpa psikiatri. Saya fikir orang fikir saya gila. Tapi actually that's the big mistake lah kalau kita, macam yang saya belajar, saya diajar, is a big mistake. Betul. So bila ada orang tu, first what orang terdekat lah kena support lah. Betul. So if Eva ada apa-apa boleh sharing kat Aisyah ke, your husband ke, cerita gosip-gosip ni. Okay, actually I really love when you bring out the mental health lah, sebab ramai sekarang ada isu pasal mental health. For me is okay. Sebab sekarang zaman very like challenging rather than before. Betul. Dan saya pun bersyukur lah sebab mental health issue ni makin mula diterima ramai kan. The most important thing is don't be alone lah. Yeah, people, everyone will by your side lah. Yeah, true. But I ask you, you don't remember, you tak jawab lagi tau. You tak answer lagi. Apa yang you buat kalau you mental block ataupun creative block? Okay. What's your option ataupun apa jalan yang you pilih? Kalau kita start macam saya lah, bila saya mental block kan, actually my body tell me like I need take a rest lah. I think I push myself beyond my capacity lah. Betul. So manusia ni hidup. Sebab tu kita ni dipanggil sebagai surah bentuk, dan kita ni hayat hidup. Betul. Jadi kita kena balik kepada benda yang asal lah. Maksudnya contoh yang antara treatment yang saya diajar adalah first saya akan pergi jumpa orang yang paling saya trust. Orang dia buat, which is my wife. Saya akan buat 4 protokol ni. Tapi ada protokol ya. Ya, itu yang dia ajar lah. Actually, anyone can apply this stuff lah. First is talking. You really need talking. You hidup, you can ada communication lah. Without good communication, is we will bring a not good significant lah. First you have talking, and then you have touching. Mesti ada touch. Kawan pun support belakang kan. Yelah, betul. So my wife always support me lah. Macam bila I'm down ke, I doubted ke, I creative block ke, dia akan support either moral ke, dia touching. And then number third is hugging. Ini untuk suami isteri lah. Jangan yang tak ni keluar. Jangan tiru ya adik-adik yang belum berkahwin. Jangan nanti-nanti jangan nanti-nanti. So hugging is very important lah. Sebab kita hidup, especially woman lah, diorang hidup dengan hormon. Dan tempat land on my shoulder. So itulah hugging, and then last sekali kissing. So 4 protokol ni mesti ada dalam I punya ni lah life lah. So another that is I kena pergi grounding lah. And then riadah mesti kena lah. Betul. Sebab yalah, I pun hidup hormon. So benda-benda tu akan melibatkan, itulah, kalau itu I buat macam tu lah. So bila after I dah buat benda ni, I jogging ke apa sometimes kan, brisk walk ke, and then I refresh lah. Rasa okay balik kan lepas tu kan. Yeah, true. Okay, the thing is, my case is different. Okay. Okay, my way of macam escape from reality ataupun nak
cool down kan, macam nak tenangkan balik my mental issue is I do something yang macam saya cakap tadi lah, saya melukis, saya buat benda-benda yang berkaitan dengan seni. The thing is, what I do every day, macam untuk support my living is I make arts every day. So benda tu yang buat I stress balik. Kat mana saya nak lari? Ini yang buat saya macam literally broke down lah. Sebab saya dah tak ada jalan nak pergi mana. Yeah. Saya minat arts for fun, for hobby. Now I turn it into business and my way of living, dan benda tu buat saya stress. Aku dah tak ada jalan dah. Nak lari mana dah. So benda tu yang buat saya ada creative block, mental issue, sebab saya tak nampak jalan lain nak pergi mana, nak larikan diri ke nak selamatkan my mental health. Sebab benda tu yang sepatutnya jadi ubat, tapi benda tu yang jadi racun. Actually it's happened a lot of people, art people lah. Dan benda tu berlaku pada saya sebelum ni. Sebab saya tak tahu. And then apa yang saya buat sebelum ni, saya buat benda sama. Saya daripada kecil memang saya suka lukis human painting lah. I mean suka lukis portrait. Dan sekarang saya pergi advance, saya buat 3D people. Saya sculpture dalam 3D and then buat jatuh muka. Tangan dia weh, aku tak boleh. Tapi I feel like it's not solving my problem. Sebab ada sometimes saya jadi very bad temper. And then I'm punya emotional very unstable and I tak nak jumpa orang. Walaupun you buat benda lah tu. Yeah, it's my Like passion. You buat sculpture tu. Yeah. Okay. Actually I buat benda tu untuk my escape lah. Some people main game apa semua. Tapi I punya escape benda tu. So bila I fikir balik macam it's not solving my problem. Macam tak cukup Tak cukup. And then sebab saya berguru dengan Ustaz Wan Nasrul. So dia boleh dikatakan orang sekretari. Dia pun dalam bidang sekretari. So dia advise saya lah. So dalam apa saya baru faham lah. Bila someone yang suka lukis painting human, muka orang, sebenarnya deep inside dia dalam kesunyian. So macam good lah hari ni baru kita baru tahu ya hari ni kan. Yeah, I macam it's hit my spot. And I think it's true sebab most of the time, I mean like bukanlah most of the time, all of the time saya lukis portrait. Tapi betul lah bila you cakap deep down, orang tu adalah lonely Macam kesunyian atau rindu someone. Macam tu lah. Macam tu lah. Dia macam I see. insignificant. Dia cakap macam tu. Bila dia cakap macam tu, saya macam beli macam tu lah hati. I mean tapi you admit tak? Awak admit tak? Saya kena admit lah, it's a true thing. Macam this memeritkan, tapi kita kena terima. It's kan? hard to swallow. Tapi actually that's the medicine lah. So I find like this tapi I tak ngaku lah depan dia macam okay. That ustaz really hit the spot dah. And then I take time macam yeah man, it's true. Tapi that my passion lah. I suka sebab I kaji muka orang, ada anatomi muka. Yes. Kita same sebab saya pun suka lukis portrait. Bila saya masuk kelas dia ada ajar satu ilmu ni, ilmu al-firasah. Ilmu al-firasah ni kalau orang sekarang cakap NLP lah. Neuro Language Programming lah. Tapi al-firasah ni adalah yang Imam Syafi'i belajar lah. Sebab tu Imam Syafi'i sangat berhati-hati bila dia mengeluarkan suatu fatwa ke apa ataupun dia analisis something lah. Sampai satu cerita yang ada orang tanya berapa kaki kuda ke unta, dia pun check kan. So bila al-firasah tu kita akan tahu respon orang tu melalui lenggok dia, face expression, body language, everything. So I really love that one lah. That's why I fall in love in psychology stuff. And then in that period tu I lebih memahami diri saya sendiri lah. Tapi funny thing is like ilmu psikologi ni pun dia ada berkait rapat dengan Islam. Betul. Dalam Islam pun ada bidang kaji ilmu psikologi di mana benda tu pun berkait dengan sains. But why bila kita cakap kita ada mental issues, people akan say you tak beriman, you tak cukup beramal. Yes. Go back, bacalah Quran lebih, sembahyanglah lebih. Yes. Sedangkan dalam Islam pun ada ilmu untuk kaji psikologi di mana kita meletakkan tepi sekejap benda-benda tu, kita kaji pasal kita punya brain juga. Dalam Islam pun kata benda lah tu pun ada kajian dia di mana ni semua
Bukanlah kita kata kita tak perlu sembahyang, tak. Tapi benda tu pun ada kajian dia. Tapi bila kita cakap kita ada mental issues, ni tak cukup sembahyang ni. I asked the question to Ustaz Wan. Okay, apa jawapan dia? And then the answer, I cakap macam tu lah. I cakap, adakah ada sebab lemah iman ke? Kurang takwa ke apa kan? No. That person, orang kata dah macam, lebih kurang dia cakap dah, what we call lah, macam dia dah lebih kepada kapasiti. What the thing is need to do is someone surrounding dia kena support dia. Dia bukan, sebab kena faham orang yang belajar tahfiz, even though orang belajar kitab pun mengalami masalah yang sama. Adakah diorang ni lemah iman? That's the question. So sebab okay, dalam okay, ni macam kita jump to out of question now. Jadi panjang. Banyak kita cover hari ni. Jadi mungkin Eva nak cakap something pada somebody yang always at your side, upside down, no matter what, who you are, the person accept you are and keep supporting you. Okay, Eva nak cakap kat orang tu siapa? Apa yang saya cakap hari ni mungkin like 1% je daripada apa yang saya alami. Yang ups and down saya hari ni, saya tak kata saya berjaya, saya cuma kata saya survive. Saya nak cuma kata saya boleh terima kasih sangat-sangat banyak dekat family saya dan yang terutama sekali suami saya lah, yang hadap saya hari-hari. Ada masa mood swing saya, ada masa saya down saya, ada masa saya punya gila datang kan. Tapi dia yang tak pernah berhenti untuk support saya, walaupun kadang-kadang keputusan yang saya buat tu salah pada dia, tapi dia yakin yang isteri dia boleh buat kan. Jadi saya nak cakap terima kasih lah dekat suami saya yang mungkin saya banyak sangat salah, tapi terima kasih juga kat dia sebab out of so many people yang cakap saya kreatif, mungkin yang puji saya, yang cakap saya boleh buat, but it's not enough actually, not enough pada saya untuk saya buat. Tapi suami saya yang berada dengan saya hingga ke hari ini, mak saya yang tahu cara untuk memaksa saya buat. Cakap kat saya, you boleh buat saja tak cukup, tapi mereka berdua ni lah yang paksa saya untuk buat dan survive sampai ke hari ini, sampai saya boleh jadi Ifa yang hari ni, sampai saya boleh letak ke tepi semua masalah. So thank you lah untuk suami saya Muhammad Hidayat bin Abdul Ghazi dan juga ibu saya Selamat binti Mu'in. Bukan saya tak berterima kasih dekat family yang kawan-kawan lain, of course saya berterima kasih, but dua ni lah tunjang utama saya. So thank you. Okay. Wow, macam ucapan Oscar. Dan mungkin F1 nak cakap terima kasih, boleh katakan nasihat lah kepada mereka yang kat luar sana yang hustle, struggle dengan keadaan ekonomi sekarang, yang mungkin inspire dengan cerita Eva yang boleh Eva kongsikan atau nasihat atau boleh cadangkan kepada diorang. Saya nak beri nasihat pun saya rasa saya belum cukup berjaya, tapi saya boleh beri nasihat sebagai seorang yang boleh survive, yang mampu survive. So saya nak nasihatkan pada orang lain yang tengah struggle dari segi kewangan, dari segi masalah sempitan hidup ke, masalah relationship ke, tak kisahlah dengan keluarga, dengan kawan-kawan, ataupun masalah mental health. Saya cuma nak cakap jangan dengar
dengar nasihat tu je. Jangan dengar. Kadang-kadang kita rasa kita ni perlu kat orang sekeliling tahu untuk bergantung. Tapi sebenarnya yang kita perlu bergantung adalah kita dengan Allah je. So benda yang paling besar saya belajar lah, jangan letak harapan dekat orang. So belajar bangun sendiri. Dan the way you nak bangun sendiri tu, you mesti akan minta bantuan orang ke apa ke. Tapi at the end dia akan terpulang pada you balik. So belajar bangkit in your own way. Tak kira macam mana, jangan melumbung orang, bangkit in your own way. Itulah je. It's very good speech for me. And I think if you guys dengar podcast ni, I think there's a lot of inspiring story, lesson to be learned, yang kita boleh jadikan pembelajaran dan pengajaran kita untuk kita sendirilah, actually, to become a better version of us. Okay, by the way, terima kasih kepada Eva kerana sudi datang ke podcast ni. I never dream about this sebab terima kasih juga Aisyah, sebab because of her this podcast never happen. And insyaAllah kita boleh jemput Eva lagi sebab dia banyak cerita. Dia banyak cerita, dia banyak pengkongsian yang boleh kongsikan kepada para pendengar. Actually, it's a good things. Kepada people out there, believe you never alone. Okay, whatever you ada, hustle ke, upside down, find people nearby you, you boleh cakap, boleh luahkan. Never keep keep yourself lah. Okay, kalau you ada masalah, jumpa somebody yang authority atau doktor atau penasihat, atau paling penting orang yang terdekat dengan you, yang you percaya, yang always keep support you. No matter what you face, insyaAllah ada jalan penyelesaiannya. By the way, thank you so much to Eva. Shout out to Cloudberry dan juga Fruitcube Agro. Kepada korang boleh dapatkan produk ni kepada website. Apa website? www.cloudberrybag.com. Ataupun korang jangan lupa pergi kat TikTok je, @cloudberry. Jangan lupa saya punya TikTok dah ada username. Okay, you guys boleh pergi TikTok, boleh terus DM Eva. Kalau dia perlambat sikit, faham lah, dia tengah hands on. Saya tak serius sekarang. Dia takkan ghosting. You guys boleh DM, PM untuk dapatkan bag yang saya unik. Itu bag handmade, buatan batik. Yang paling penting is the local handmade, bukan China. And the quality, you kena beli dulu. It's about the value lah. It's not about the item atau pricing. It's about value. When you pakai, you will feel the difference lah. Okay, don't forget, ingat Eva, ingat Cloudberry. Sebenarnya tak lupa. Okay, sampai di sini saja. InsyaAllah podcast ini ditajuk oleh PHS Eksklusif, Patiha Bersaudarah Premium, yang membantu korang untuk membantu meningkatkan imunisasi serta memberi tenaga sepanjang hari. InsyaAllah kalau korang berminat, boleh terus ke website diorang, iaitu wowphs.com, dan terus beli. Okay, sampai di sana podcast kita. InsyaAllah kita akan bersama guest seterusnya, mungkin Eva lagi. Okay, akan datang import lagi. Stay tuned. Wherever you are, stay safe and take care. Assalamualaikum.